Selamat datang ke Forum Kejatuhan Bahasa Melayu dalam kancah arus permodenan. Tidak dapat dinafikan bahwa bahasa kita ini menuju ke arah kejatuhan atau erti kata lain dipinggirkan. Kerana negara kita masih memakai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Setiap bangsa di dunia ini unik kerana Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Bahasaku Malaysia. Selamat datang ke Forum Kejatuhan Bahasa Melayu dalam kancah arus permodenan. Yang saya hormati, barisan panel kita pada hari ini yang tampak cantik dan bergaya. Yang saya kasihi, saudari Arshilah yang akan turut menemani saya pada hari ini. Dan para penonton yang dikasihi sekalian. Hadirin yang saya kasihi sekalian, sebelum kita meneliti lebih mendalam mengenai topik kita pada hari ini, eloklah saya memperkenalkan setiap seorang panel kita pada hari ini. Yang pertama, saya mulakan dengan satu-satunya panel wanita, yaitu Saudari Nur Nadira binti Idrus, merupakan mahasiswa Universiti Utara Malaysia dan mengambil jurusan pengurusan pembangunan. Beliau juga merupakan pelajar semester 1. Walaupun nampak muda, beliau sangat aktif dalam pertandingan yang melibatkan penganjuran bahasa Melayu. Sebagai contoh, kuis pengetahuan peringkat kebangsaan. Apa kabar Saudari Nadira? Baik, terima kasih. Seterusnya, panel kita yang nampak tenang dan berkaliber. Saudara Muhammad Zaini Ikram bin Zulkaini merupakan pelajar semester 3 jurusan Sains Ekonomi. Beliau merupakan pelajar yang sangat berdedikasi, malah aktif dalam menyuarakan mengenai isu semasa sebagai seorang pendebat. Akhir sekali, saya kira ramai yang mengenali beliau. Beliau ialah Saudara Muhammad Najib bin Muhammad Mahayuddin, seorang pelajar dari meja pentadbiran muamalat dan merupakan pelajar tahun akhir di Universiti Utara Malaysia. Beliau merupakan seorang yang sangat berpuitis dan gemar menyampaikan suaranya dalam bentuk penulisan. Wah, hebat belaka ya barisan panel kita pada hari ini, Saudari Arshilah. Ya, saya setuju Amir. Bukan sahaja hebat sebagai mahasiswa, mereka juga mempunyai credibility bagi menyampaikan dan mengupas dengan lebih lanjut mengenai topik kita pada hari ini. Betul, saya setuju. Bagi pengetahuan para hadirin sekalian, topik kita pada hari ini ialah kejatuhan bahasa Melayu dalam kancah arus permodenan. Saya kira topik kita pada hari ini sangatlah penting untuk dibincangkan kerana kita berada di arus di mana bahasa ibunda atau bahasa asal kita bagai dipinggirkan. Apa pendapat anda, Saudari Arshilah? Saya kira saya bersetuju dan tidak bersetuju dengan pendapat Amir kerana bahasa Melayu masih lagi digunakan pakai sehingga kini. Malah kita tidak dapat nafikan walaupun bahasa kita bukan lagi menjadi lingua franca seperti dahulu kala. Namun bahasa kita masih dipelajari oleh sesetengah orang asing dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa tambahan mereka. Namun tidak dapat dinafikan bahawa bahasa kita ini menuju ke arah kejatuhan atau erti kata lain dipinggirkan, seperti saudara Amir maklum sebentar tadi. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya ingin memberi pentas ini kepada panel kita pada hari ini. Kita mula dengan saudari Nadira terlebih dahulu. Sederwasa ini bahasa asing seperti bahasa Inggeris dan Mandarin mula dititik beratkan dan disokong sebagai bahasa kedua bagi rakyat Malaysia. Apa pendapat anda? Adakah keagungan bahasa asing di bumi Malaysia menjadi titik tolak ke arah puncak kejatuhan bahasa Melayu sekarang? Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diberikan. Pada pandangan saya, penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan rakyat Malaysia semakin dipinggirkan disebab telah berkembangnya bahasa asing negara kita, khususnya bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. Saya mulakan dengan pengaruh bahasa Inggeris terlebih dahulu. Bahasa Melayu semakin dipinggirkan apabila sikap generasi muda pada hari ini yang lebih mengagung-agungkan bahasa Inggeris berbanding bahasa ibunda. Perkara ini berlaku apabila mereka merasakan bahawa
bahasa Inggeris sebagai bahasa lingua franca dunia moden pada hari ini, yang seterusnya menjadi bahasa yang penting dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia pada hari ini. Bagi bahasa Mandarin pula, seperti yang kita ketahui, bahasa Mandarin merupakan bahasa ketiga di negara kita. Menurut pensyarah Universiti Malaya iaitu Yang Teng Teng, beliau berkata bahasa Mandarin merupakan bahasa yang amat popular diambil oleh pelajar di negara kita atas kehendak mereka sendiri. Perkara ini berlaku kerana kebangkitan negara China dalam kalangan rakyat Malaysia bagi memenuhi keperluan pekerjaan pada hari ini. Oleh itu, penggunaan bahasa Melayu semakin terjejas apabila rakyat Malaysia mula tertumpu kepada bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin kerana terdapat kepentingan daripada kedua-kedua bahasa tersebut yang seterusnya menjarakkan mereka daripada bahasa ibunda. Terima kasih Saudari Nadira atas jawapan yang begitu bernas sebentar tadi. Saya setuju dengan pernyataan saudari Cik Nadira sebentar tadi, iaitu bahasa tambahan seperti bahasa Mandarin dan Inggeris menjadi lebih popular berbanding bahasa kebangsaan kita sendiri. Walhal bahasa kebangsaan kita mempunyai keunikan kefahaman jika kita belajar lebih mendalam sebagai amnya, syair dan puisi yang mempunyai pelbagai isi tersirat di dalam itu. Selain itu, kejatuhan bahasa Melayu ini juga sekarang boleh nampak melalui penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan anak muda. Saya tidak tahu ingin ketawa atau sedih apabila membaca karangan bahasa Melayu yang ditulis oleh pelajar sekolah rendah di Malaysia seperti hari ini. Pada awalnya saya kira ini seperti bahan jenaka, tetapi jikalau dikira dari aspek penggunaan bahasa dan juga penguasaan mereka, ini amat menyedihkan. Jadi saya kira penguasaan bahasa boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran di mana bahasa pasar atau bahasa santai yang digunakan menjadi satu faktor kepada kejatuhan bahasa Melayu dalam arus pemodenan ini. Apa kata saudara Zaini? Saya kira beliau tidak sabar untuk mengolah mengenai isu ini. Terima kasih Amir atas soalan yang diberikan tentang bahasa boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran di mana bahasa pasar atau bahasa santai yang digunakan menjadi satu faktor kepada kejatuhan bahasa Melayu dalam arus pemodenan ini. Pada pendapat saya, iaitu perkembangan teknologi maklumat dipercayai dapat melenyapkan atau mengembangkan sesuatu bahasa. Pada dekad 1990-an, suatu internet tersebar luas. Tanpa kita sedari, bahasa Inggeris sebenarnya telah menjelajah ke seluruh dunia. Penjajahan bentuk baharu ini mengetepikan semua bahasa yang ada di dunia ini. Penjajahan bentuk baru ini tidak perlu lagi menghantar angkatan tentera bersenjata untuk menyerang dan menakluk sebuah negara. Ia lebih menumpukan kepada penjajahan pemikiran apabila fikiran atau gaya fikir rakyat sebuah negara itu dapat dijajah. Maka lambat laun rakyat akan bangun, memberontak dan menggulingkan sesebuah kerajaan. Inilah yang berlaku dalam dunia hari ini. Pengembangan teknologi komunikasi memberi satu tamparan hebat pada bahasa Melayu. Bahasa Melayu diserang akibat perkembangan teknologi komunikasi ini. Poin saya pertama iaitu teknologi sebagai contoh penggunaan bahasa Melayu dalam SMS, Facebook, WhatsApp, Telegram, WeChat dan berbagai-bagai lagi aplikasi tidak lagi menggunakan bahasa Melayu yang betul atau standard. Minta maaf, saya gunakan bahasa Inggeris. Contoh bahasa Melayu yang sering digunakan di ruang cyber adalah seperti gempak gila doh. Nampak sangat bahawa bahasa Melayu kini diolah menjadi bahasa mereka. Generasi pada poin saya yang kedua iaitu bahasa santai. Generasi muda hari ini lebih mementingkan bahasa yang mempunyai nilai ekonomi serta bahasa yang santai dan mudah digunakan dalam ruang cyber. Faktor lain mungkin tidak dipentingkan sangat sebagai renungan. Suatu ketika dahulu apabila pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2003. Pelbagai reaksi yang kita terima bersifat menentang penggunaan bahasa Inggeris itu terutama dari mereka yang kononnya dianggap sebagai pejuang bahasa. Tetapi kini apabila bahasa Melayu di ruang cyber itu dilancurkan setiap saat, apakah peranan pejuang bahasa itu? Itulah yang kita nampak bahawa bahasa Melayu kini menjadi bahasa mereka dan menjadi moden untuk mereka. Mereka tidak memikirkan bahawa bahasa Melayu itu adalah bahasa yang perlu kita
kenang dan yang perlu kita gunakan setiap hari dan setiap masa. Terima kasih. Saya boleh nampak isi dan konten yang disampaikan oleh panel kita pada hari ini, terutamanya berkenaan dengan bahasa moden. Saya kira pengolahan bahasa tradisional bahasa Melayu telah diolah menjadi bahasa moden yang di mana seperti menghancurkan bahasa dan pemartabatan bahasa Melayu. Jadi, panel terakhir kita, Saudara Najib, saya ingin menanyakan pendapat Saudara Najib mengenai punca seterusnya. Jikalau tadi mengenai bahasa pasar mempengaruhi penguasaan penulisan. Jadi kali ini, bahasa penulisan mempengaruhi komunikasi yang digunakan. Pada baru-baru ini, menurut laman Sesawang Says, Malaysia diangkat sebagai negara kedua di antara negara-negara Asia bagi kes cyberbullying. Hal ini tampak lebih menyedihkan apabila setengah rakyat Malaysia yang menyerang laman media sosial Instagram Maxim Koyal, atlet Paralimpik Ukraine, kerana telah merebut pingat emas dari atlet Paralimpik Malaysia kita iaitu Muhammad Ziyad Zulkifli. Malah tambah lebih teruk apabila bukan sekadar makian, hinaan juga turut dilemparkan ke arah atlet Ukraine tersebut sehinggakan beliau terpaksa menyahaktifkan laman media sosial beliau. Jadi persoalannya di sini, adakah bahasa ringkas di media sosial mempengaruhi percakapan dan peribadi seseorang? Apa kata Saudara Najib? Baiklah, terima kasih kepada Saudara Amir dan Saudari Arshila sebagai moderator kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada kedua-dua ahli panel yang lain, iaitu Saudari Nadira dan Saudara Amir. Saya amat suka kepada cara penyampaian mereka pada hari ini. Baiklah. Berpaling kepada soalan Saudara Amir sebentar tadi. Selaku moderator hari ini, saya melihatkan masalah ini adalah satu masalah yang agak baru di Malaysia. Malaysia adalah negara yang agak keterlaluan untuk bercakap seperti itu kepada atlet Ukraine pada ketika itu. Tidak dapat disangkakan lagi bahasa ringkas yang digunakan di sosial media sebenarnya mampu untuk mempengaruhi cara percakapan seseorang dan peribadi seseorang. Sebagai contoh, dalam kehidupan seharian kita, seseorang itu pasti akan menggunakan banyak kosakata dalam percakapan. Tetapi apa yang menjadi masalah utama ialah penggunaan bahasa ringkas ini telah menjadi budaya yang tidak sihat dalam Malaysia. Jika kita dapat perhatikan, terdapat banyak rancangan-rancangan hiburan seperti melodi. Rancangan seperti melodi adalah rancangan yang mempunyai unsur penggunaan bahasa ringkas ketika siaran langsung. Selain itu, penulisan kanak-kanak yang telah disebut oleh Saudara Amir sebentar tadi menunjukkan bahasa Melayu juga menunjukkan kanak-kanak di Malaysia pada masa ini menggunakan unsur penulisan yang ringkas dalam penulisan karangan yang menyebabkan guru-guru terpaksa untuk memperbaiki penulisan mereka. Saya teringat satu potongan hadis yang bermaksud baginda Nabi Muhammad SAW, seorang nabi akhir zaman juga pernah bersabda, berkata baik atau diam. Bahasa ringkas yang mampu mempengaruhi percakapan dan peribadi seseorang itu dapat dilihat apabila perkataan-perkataan seperti minta maaf jika perkataan ini agak sensitif didengar oleh panel dan moderator, seperti laknat yang apabila diucapkan secara ringkas akan menjadi anat. Kita pasti kenal siapakah yang suka bercakap begitu apabila ditemu ramah oleh wartawan dari rancangan Melodi TV3. Perkataan yang ringkas seperti ini sudah tentu memudahkan seseorang menggunakan dalam keadaan marah seperti mana yang saya beri contoh sebentar tadi. Tuntasnya di sini, bahasa yang ringkas seperti ini mampu untuk mengubah hati yang baik. Kenapa? Apa yang dituturkan adalah datang daripada hati seseorang itu sendiri. Ya, itulah pendapat saya. Terima kasih.
Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Najib sebentar tadi dan seluruh ahli panel kita. Dapat saya simpulkan di sini, dengan mengikuti arus permodernan, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin semakin banyak digunapakai dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini kerana penggunaan bahasa Inggris dianggap lebih moden dan juga telah menjadi lingua franca. Selain itu, penggunaan bahasa Mandarin semakin meluas dalam kalangan rakyat Malaysia kerana tuntutan pekerjaan. Hal ini kerana negara China telah menguasai sektor ekonomi. Oleh itu, rakyat Malaysia lebih gemar untuk mempelajari bahasa Mandarin untuk memudahkan mereka mendapat pekerjaan. Selain itu, disebabkan oleh perkembangan teknologi maklumat, penjajahan dalam bentuk pemikiran dapat dilakukan dengan mudah, iaitu dengan mengetepikan bahasa yang digunakan oleh sesebuah negara itu. Sebagai contoh, terdapat rakyat Malaysia yang mempelajari dan menggunakan bahasa asing dengan hanya melihat filem dan juga drama dari negara luar. Perkembangan teknologi komunikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan aplikasi lain telah menyebabkan penggunaan bahasa Melayu menjadi kurang tepat dan lebih santai, khususnya dalam kalangan generasi muda. Seterusnya, bahasa penulisan akan mempengaruhi komunikasi yang digunakan. Seperti yang dikatakan tadi, Malaysia menduduki negara kedua bagi cyberbullying. Seperti yang kita ketahui, terdapat rakyat Malaysia yang menyerang Instagram atlet Paralimpik Ukraine dengan melontarkan kata-kata hinaan dan makian. Hal ini menunjukkan bahasa ringkas yang digunakan dalam media sosial dapat mempengaruhi percakapan dan pribadi seseorang. Bagi pengetahuan hadirin, usai sudah pusingan pertama forum kita. Jadi elok kiranya kita pergi ke pusingan seterusnya. Pada pusingan pertama sebentar tadi, kita sudah membincangkan mengenai faktor-faktor dan punca-punca mengapa bahasa ibunda kita, yaitu bahasa Melayu, kelihatan dipinggirkan. Malah, para panel juga sangat bagus dan membincangkan mengenai faktor-faktor kejatuhan secara amnya dengan komprehensif. Jadi, pada pusingan kedua ini, kita akan beralih kepada pusingan kedua yang memfokuskan kepada mengapa kita sebagai rakyat Malaysia perlu mempertahankan bahasa Melayu. Saya yakin para hadirin sekalian tidak sabar untuk ke pusingan seterusnya. Jadi, saya ingin mengajukan soalan ini kepada Saudara Najib terlebih dahulu. Apa pendapat Saudara Najib mengenai slogan bahasa cerminan bangsa? Silakan. Terima kasih atas soalan yang diajukan oleh Saudari Arshilah sebentar tadi. Soalan ini menarik perhatian saya sebagai ahli panel dalam majlis kita hari ini. Bahasa cerminan bangsa, cantik slogan yang diucapkan oleh saudari. Setiap bangsa di dunia ini unik kerana mempunyai pelbagai jenis bahasa yang mungkin mempunyai persamaan beberapa bahasa tetapi tetap mempunyai keunikannya. Sebagai contoh, negara jiran kita, negara Indonesia, mempunyai ejaan perkataan yang sama tapi membawa maksud yang berbeza. Contoh perkataan dari Indonesia ialah gampang. Jika diperhatikan dari sudut tata bahasa Melayu di Malaysia, itu adalah perkataan yang kurang sopan apabila dipertuturkan di kalangan golongan orang tua. Apa yang dapat dilihat ialah bahasa utama kita di Malaysia sudah pasti bahasa Melayu. Secara umumnya, semua rakyat Malaysia mampu untuk bertutur menggunakan bahasa Melayu, tetapi tetap ada yang tidak fasih berbahasa Melayu, mungkin tidak terdedah dengan keunikan bahasa Melayu itu sendiri. Di Malaysia, walau terdapat pelbagai jenis bahasa, kita tetap masih meraihkan semua bahasa tanpa membelakangkan bahasa utama kita. Sebagai contoh, saya sendiri masih belajar mengenai bahasa Mandarin untuk memudahkan saya dalam urusan tidak rasmi di luar jika bertemu dengan orang Cina yang datang daripada tanah besar Cina. Ini adalah kerana mereka tidak fasih berbahasa asing.
Selain itu, di Korea Selatan serta negara Jepun, mereka mula belajar mengenai bahasa Melayu kerana minat mereka kepada bahasa kita. Sedar atau tidak, Jepun atau pernah dikenali sebagai Rukyu pernah menjalinkan hubungan politik di tanah Melayu. Apa yang menarik perhatian kedua-dua negara untuk belajar bahasa kita adalah kerana sikap ramah rakyat Malaysia yang sangat suka bertegur siapa ketika di Malaysia. Rakyat luar negara mampu mengenali bahasa kita walaupun di mana rakyat Malaysia berada. Rakyat kita di luar negara masih tetap menggunakan bahasa Melayu walaupun bercampur dengan bahasa asing. Apatah lagi rakyat di Malaysia yang berbilang kaum berbeza warna kulit tetapi masih menggunakan bahasa Melayu dan paling mengejutkan mampu menggunakan bahasa Melayu dalam logat bahasa mereka sendiri. Itulah menunjukkan uniknya bahasa Melayu di Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Najib atas kupasan sebentar tadi. Jadi seterusnya saya ingin memanggil Saudara Zaini bagi soalan seterusnya. Seperti yang kita sedia maklum, sesetengah syarikat dan badan swasta menggariskan keperluan penguasaan bahasa Inggeris dalam aspek pekerjaan seseorang. Dan kita juga di universiti menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama di universiti. Akan tetapi, berbeza bagi jurusan undang-undang di mana rata-rata mereka sangat fasih berbahasa Inggeris, tetapi rata-rata berbahasa kebangsaan ketika di mahkamah. Apa pendapat Saudara Zaini mengenai kesesuaian bahasa Melayu dalam aspek profesionalisme? Terima kasih atas soalan yang ditujukan kepada saya, iaitu bagi jurusan undang-undang di mana rata-rata mereka sangat fasih berbahasa Inggeris tetapi rata-rata berbahasa kebangsaan ketika di mahkamah. Saya bukanlah seorang yang pandai atau bijaksana dalam jurusan undang-undang kerana saya merupakan mahasiswa ekonomi. Tapi ini adalah pendapat saya. Memang tidak boleh dinafikan bahawa bahasa Inggeris adalah penting kerana ia adalah bahasa antarabangsa yang terkemuka dan juga bahasa yang digunakan dalam bidang perdagangan antarabangsa. Dari segi bidang undang-undang Malaysia, masih perlukan bahasa Inggeris kerana negara kita masih memakai sistem undang-undang iaitu common law, equity dan kes-kes yang berkenaan adalah bahasa Inggeris. Ada lagi banyak undang-undang negara, khususnya undang-undang yang dipakai sebelum merdeka dan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen selepas merdeka sehingga 1 September 1967 adalah dalam berbahasa Inggeris dan undang-undang itu masih berkuat kuasa. Melainkan beberapa undang-undang yang telah diterjemah ke dalam bahasa Melayu, ini berarti bahawa bahasa Inggeris masih diperlukan di mahkamah apabila kes-kes dan undang-undang dalam bahasa Inggeris. Justeru, peguam-peguam dan hakim-hakim adalah perlu fasih dalam kedua-dua bahasa itu, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pada amnya, bahasa rasmi di mahkamah ialah bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Tetapi jika timbul keadaan seperti yang tersebut di atas, maka bahasa Inggeris boleh digunakan. Malaysia sudah merdeka dan berdaulat selama 50 tahun. Merdeka dan berdaulat berarti mempunyai suara saya sakit sikit. Merdeka dan berdaulat berarti mempunyai dan mendaulatkan bahasa sendiri dalam bidang dan urusan termasuklah bidang perundangan dan kehakiman. Sebenarnya agenda ini sudah pun termaktub dalam Perlembagaan Negara dalam bentuk artikel 152 Fasal 1 yang menetapkan bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Bagaimanapun proses menerapkan penggunaannya dalam bidang perundangan dan kehakiman ditangguhkan selama 10 tahun. Itu pun bergantung pada pertimbangan dan keputusan Parlimen sebagaimana yang ditentukan dalam Fasal 4 dan Fasal 5.1. Saya minta maaf sekiranya ada tersalah fasal yang saya sebut kerana saya merupakan mahasiswa ekonomi. Ini adalah berdasarkan pengetahuan yang saya diperolehi daripada internet. Terima kasih. Saya tertarik dengan kenyataan Saudara Zaini sebentar tadi. Walaupun beliau memetik
sumber daripada internet. Saya yakin beliau memetiknya dari sumber yang tepat, bukan hanya daripada Wikipedia ya rakan-rakan. Jadi saya tertarik dengan kenyataan beliau iaitu berkenaan undang-undang yang digunakan pakai di Malaysia iaitu English Common Law, iaitu undang-undang British. Walaupun sebegitu, kita sebagai rakyat Malaysia sedar kita tidak boleh lari dengan menguasai bahasa kerana penggunaan dan juga sebagai satu kelebihan seseorang. Seperti yang mana yang disebutkan oleh saudari Nur Nadirah dan juga saudara Muhammad Najib sebentar tadi. Akan tetapi bahasa kebangsaan kita juga sepatutnya kita julang dan bangga. Hal ini kerana setiap tahun akan diadakan pidato dalam bahasa Melayu yang merupakan peringkat internasional di mana terdapat penglibatan negara-negara asing berpidato menggunakan bahasa Melayu. Jadi bagi soalan terakhir untuk pusingan kedua ini, saya ingin menyeru satu-satunya panel kita yang ayu untuk mengupas mengenai topik ini, iaitu bahasaku bahasa internasional. Sekian, mempersilakan saudari Nur Nadirah. Bahasaku bahasa internasional merujuk pada bahasa Melayu yang pernah diangkat dan dinobatkan sebagai bahasa lingua franca, bahasa perdagangan, bahasa kerajaan dan bahasa pengajian agama. Buktinya, bahasa Melayu pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, semua pedagang dari Arab, China, India dan Eropah menuturkan bahasa Melayu yang telah dianggap sebagai bahasa perpaduan dan bahasa komunikasi antarabangsa. Malah, pada zaman tersebut juga, sekitar abad ke-13 hingga 19, bahasa Melayu juga digunakan masyarakat luar yang datang untuk menyebarkan agama seperti agama Buddha dan agama Islam. Pada hari ini kita lihat kedaulatan bahasa Melayu muncul kembali apabila bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei Darussalam. Di Malaysia, bahasa Melayu dimartabatkan dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 yang menyatakan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa rasmi di negara kita. Pengiktirafan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di kebanyakan negara telah melambangkan identiti bangsa dan sesebuah negara yang seterusnya menyerah lambang inspirasi dan semangat kebangsaan dan kemerdekaan khususnya. Oleh itu, pidato yang diadakan menggunakan bahasa Melayu baru-baru ini merupakan sebuah langkah untuk mengembalikan semula zaman kegemilangan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Begitulah sebentar tadi kupasan mengenai kepentingan permartabatan bahasa kebangsaan kita. Sebelum saya membuat konklusi ringkas mengenai pusingan kedua ini, saya sebenarnya terpanggil untuk mencakap mengenai poin yang sebenarnya dikatakan oleh saudara Najib, iaitu berkenaan dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu. Kerana secara asasnya kedua-dua bahasa ini mempunyai satu sama rata, tetapi mempunyai perbezaan tercakap bahasa Indonesia pula saya. Perbezaan dalam segi percakapannya dan juga ertinya sendiri. Bagaimana yang dikatakan oleh saudara Najib sebentar tadi iaitu gampang. Kalau di Indonesia gampang ini bererti mudah, dan kalau di bahasa di Malaysia, gampang ini agak keterlaluan untuk dikatakan kepada orang yang lebih dewasa. Jadi saya kiranya walaupun terdapat pelbagai debat di antara negara Indonesia dan negara Malaysia sendiri di kalangan para netizen, saya kira kita sepatutnya tidak perlu untuk membandingkan bahasa mana yang lebih hebat, tetapi perlu mengagungkan dan memartabatkan bahasa kita sendiri. Saya kira bahasa Indonesia di Indonesia dimartabatkan kerana walaupun mereka tidak fasih berbahasa Inggeris, tetapi mereka amatlah menguasai bahasa Indonesia itu sendiri dengan lancar. Di Malaysia, kita tidak dapat nafikan bahawa konsep pemartabatan bahasa Melayu itu agak kata lancar, tetapi tidak bagi setengah golongan rakyat Malaysia. Jadi di sini saya ingin membuat konklusi sebelum saya menamatkan pusingan kedua dan menyambung kepada pusingan ketiga, iaitu secara ringkasnya saya boleh katakan bahawa negara Malaysia merupakan negara yang hebat dan unik seperti saya katakan tadi. Hal ini kerana negara Malaysia, negara di mana rakyatnya dididik bertutur lebih satu bahasa dan mempunyai pelbagai dialek. Sebagai contoh, dialek Kelantan dan dialek Kedah yang mempunyai keunikan daripada segi percakapannya sendiri.
Walau bagaimanapun, perkara ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada penguasaan bahasa kebangsaan yang semakin dicampur dan diolah menjadi bahasa Melayu moden. Lebih memalukan, ketidakfasihan bahasa kebangsaan walaupun di negara sendiri, sedangkan negara lain cuba belajar bertutur bahasa Melayu. Ini sangat menyedihkan bagi saya dan juga saya yakin bagi panel-panel juga. Bahasa sebagai medium komunikasi merupakan lambang jati diri, akal sesebuah negara dan juga kebanggaan kita. Tidak kira di mana kita berada, tidak kira apa bahasa kita dan tidak kira apa taraf hidup kita. Bahasa bukan asas perbandingan. Jadi bagi pusingan terakhir kali ini, beberapa soalan akan dipetik dari soalan-soalan yang dikumpul dari para audiens dan diajukan kepada para panel untuk menjawab. Bagi soalan pertama, saya ingin tujukan khas kepada saudara Zaini. Apakah solusi terbaik bagi permasalahan yang diusulkan? Soalan ini saya ingin cakapkan sekali lagi, soalan ini ditujukan kepada saudara Zaini kita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Amir atas soalan yang ditujukan kepada saya, iaitu apakah solusi terbaik bagi permasalahan yang diususkan. Bagi pendapat saya, ibu bapa haruslah memainkan peranan dalam mengekalkan bahasa Melayu asli kepada usia kecil lagi dengan memberi pelbagai buku bahasa Melayu dan juga pertuturan bahasa Melayu. Tetapi saya ingin menyatakan bahawa kebanyakan ibu bapa di luar sana, mereka amat tertarik kepada bahasa Inggeris. Minta maaf saya kata bahawa ibu bapa mereka lebih mengutamakan bahasa Inggeris kepada kanak-kanak, anak-anak mereka, iaitu pada usia baby sahaja mereka lebih mengutamakan bahasa Inggeris, iaitu bertutur dalam bahasa Inggeris. Contohnya, hello, my name is what is that. Ibu bapa menggunakan bahasa Inggeris untuk membiasakan baby itu membesar dengan bahasa Inggeris. Mereka melupakan bahasa Melayu serta-merta kerana mereka menganggap bahasa Melayu ini mudah difahami apabila ketika kanak-kanak itu membesar. Bagi saya, itu adalah hal yang tidak patut dilakukan oleh ibu bapa ketika anak-anak mereka pada usia kecil. Tidak salah untuk mengajar anak-anak bahasa Inggeris, tetapi janganlah kita buang bahasa kebangsaan kita begitu saja. Tambahan juga, kerajaan juga perlu mewujudkan pelbagai pertandingan pada setiap bulan di peringkat sekolah rendah, menengah maupun universiti, kerana kita nampak bahawa bahasa Melayu tidak mempunyai satu hari yang khas untuk kita bertutur dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Sebagai contoh, di sekolah menengah pada ketika dahulu, hari Khamis tidak silap saya, merupakan bahasa khas untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Ketika itu saya bertutur dalam bahasa Melayu di kelas. Guru di sana memberi denda kerana tidak menggunakan bahasa Inggeris. Kita nampak bahawa sistem yang diperuntukkan dalam pendidikan bahasa Malaysia lebih menggalakkan kepada bahasa Inggeris kerana mereka menganggap bahawa bahasa Inggeris ini adalah bahasa utama dalam kehidupan. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Amir tadi tentang Indonesia yang lebih mengutamakan bahasa Indonesia mereka. Mereka menganggap bahawa bahasa Indonesia adalah bahasa yang agung dan merupakan bahasa yang paling utama bagi mereka. Mereka menganggap bahawa bahasa Inggeris adalah bahasa yang tidak patut dibelajar. Umumnya kita melihat bahawa kebanyakan rakyat Indonesia tidak fasih dalam bahasa Inggeris. Betul tidak? Mereka lebih mengutamakan bahasa Indonesia. Apabila orang luar cuba bertutur dalam bahasa Inggeris, mereka hanyalah berkata, enggak bisa bahasa Inggeris. Itu apa yang mereka katakan. Mereka lebih mengutamakan bahasa Indonesia. Mereka bertutur dalam bahasa Indonesia. Itu apa yang perlu kita pelajari dengan rakyat Indonesia. Lebih mengutamakan bahasa mereka. Hal ini mampu memupuk semangat dan kesedaran kepada generasi muda dan juga menjadi kebiasaan bagi mereka untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Itu apa yang saya perkatakan tentang pertandingan tersebut. Apabila pertandingan dilakukan, mereka lebih biasa dengan bahasa Melayu itu tersebut. Contohnya pertandingan pidato yang disebutkan sebentar tadi, itu lebih memupuk semangat mereka untuk bertutur bahasa Melayu. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya.
Terima kasih. Itu adalah pendapat saya. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Zaini atas kupasan yang saya kira sangat cantik, kerana banyak konten yang saya dapat daripada kupasan saudara Zaini. Antaranya seperti konsep ibu bapa yang diguna pakai. Saya rasa ini sangatlah ketara di mana ibu bapa sekarang amatlah mengagung-agungkan bahasa kedua kita, iaitu bahasa Inggeris, untuk dipelajari oleh anak-anak mereka pada peringkat bayi lagi. Contoh seperti yang dikatakan oleh saudara Zaini sebentar tadi, iaitu seperti come here my son, come here my baby. Kita tidak menggunakan konsep datang sini anakku. Saya sangat rasa walaupun ianya seperti mendidik anak-anak untuk mempelajari dan menguasai bahasa asing pada peringkat yang muda, tetapi kita lihat ada kesannya terhadap anak itu sendiri. Sebagai contoh, tidak semestinya dia menguasai bahasa Inggeris itu sendiri. Dan lebih sedih, dia tidak menguasai bahasa Melayu dengan sangat efisien dan efektif sekali. Kemudian, poin yang saya rasa sangat-sangat saya rasa begitu normal di antara pelajar-pelajar di Malaysia, iaitu di sekolah menengah dan sekolah rendah saya kira, iaitu mempunyai hari bahasa Inggeris. Tetapi tiada hari bahasa Melayu. Walaupun bahasa Melayu ini ditutur setiap hari dan juga diguna pakai setiap hari, saya kira mengapa bahasa Malaysia ini masih lagi amat rendah di kalangan rakyat Malaysia. Walaupun kita bertutur setiap hari, tetapi seperti kiranya ada kekurangan dalam pertuturan kita. Ada kurangnya dalam praktis kita. Jadi solusi yang dinyatakan oleh saudara Zaini sebentar tadi amatlah penting dan saya rasa boleh diambil sebagai tindakan oleh rakyat Malaysia dan juga para audiens untuk pada masa akan datang dan juga pada masa kini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menanyakan soalan seterusnya kepada saudari Nadirah kita. Adakah wujudnya badan-badan yang mengawasi standard bahasa kebangsaan kita atau sebarang organisasi yang memperjuangkan bahasa kebangsaan kita? Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan saudari Nur Nadirah. Terima kasih moderator atas soalan yang diajukan. Bagi pengetahuan anda semua, negara kita telah menubuhkan satu agensi di kerajaan iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka yang wujud sejak tahun 1965 lagi. Dan agensi ini memainkan peranan yang penting di bawah Prof. Ungku Abdul Aziz, Ungku Abdul Hamid. Fungsi Dewan Bahasa dan Pustaka adalah menyelaraskan penggunaan bahasa Melayu dan kesusastraan bahasa Melayu di Malaysia. Malah lebih menarik lagi, DBP dapat bertindak melalui dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 iaitu dapat memberi kuasa kepada DBP berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu. Ini terdapat pelanggaran bahasa. Selama 6 dekad ini, DBP telah melaksanakan perancangan bahasa khususnya dalam bidang pembinaan dan pengembangannya selepas bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa undang-undang, bahasa ilmu dan pendidikan serta bahasa segala ranah peradaban negara. Akhir sekali, saudara Najib. Terima kasih atas jawapan yang telah diberikan oleh saudari Nadirah sebentar tadi. Dan akhir sekali, bagi saudara Najib, pada pendapat anda, adakah relevan penggunaan bahasa Inggeris di universiti atau peringkat pengajian yang lebih tinggi? Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari Arshila atas soalan ini. Menarik soalan ini sebenarnya. Bahasa Inggeris adalah bahasa asing yang sering digunakan di Malaysia selain bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Jika kita dapat perhatikan di semua peringkat pengajian tinggi menggunakan bahasa Inggeris dan agak sedikit yang menggunakan bahasa ibunda kita iaitu bahasa Melayu. Maka penggunaan bahasa Inggeris hanya sesuai ketika
pengajaran dan pembelajaran, tetapi bukan di luar waktu itu. Ini adalah pada peringkat ini sumber rujukan. Ini adalah kerana pada peringkat ini sumber rujukan adalah daripada luar negara juga untuk mempertabatkan penggunaan bahasa Melayu dalam pembelajaran di peringkat tinggi. Ahli akademik di Malaysia memerlukan masa untuk menterjemahkan perkataan-perkataan mengikut garis panduan yang betul. Pasti sukar untuk bertutur menggunakan bahasa Melayu ketika di peringkat universiti, tetapi belum tentu kita boleh mengaplikasinya kelak. Kendati pun memakan masa, pasti akan terlaksana pada masa akan datang. Harapan saya sebagai ahli panel yang terakhir, mungkin sedikit demi sedikit ahli akademik mampu untuk menggunakan bahasa Melayu dalam pengajian di peringkat tinggi di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara panel terakhir kita pada hari ini. Wah, saya kiranya banyak konten dan juga ilmu yang saya dapat daripada para panel kita pada hari ini. Izinkan saya membuat ringkasan ringkas atas perkongsian yang dikongsikan. Sungguhnya bahasa Melayu atau saya kira bahasa Malaysia kerana secara asasnya bahasa Melayu mungkin kenapa ianya dikurangkan diaplikasikan oleh rakyat Malaysia kerana pengkhususan Melayu, di mana mungkin sekarang ini kan saya lihat isu rasisme amatlah sangat teruk di kalangan rakyat Malaysia. Jadi lebih elok kiranya jika kita menganggap bahasa Melayu ni iaitu bahasa kebangsaan sebagai bahasa Malaysia, iaitu bahasa kebangsaan kita mungkin dilihat sebagai satu medium komunikasi yang biasa tetapi penuh keunikan dan ilmu tersiratnya. Sebagai contoh, pada satu ketika dahulu, syair dan pantun bukan dilafazkan ketika pertandingan, tapi untuk memberi nasihat dan tauladan untuk rakyat. Hal ini kerana mesej-mesej tersirat yang disampaikan itu lebih memahami dan juga lebih mendalam berbanding dengan mesej yang tersurat yang disampaikan secara terus kepada rakyat. Pada sekarang ini saya kiranya orang lebih rela untuk bersikap simplistik, iaitu mengambil mudah mengenai sesuatu walaupun ianya adalah asas seperti bahasa. Semua masyarakat memainkan peranan masing-masing dalam membangunkan semula permartabatan bahasa Melayu di pesada internasional dengan mendalami dan mengamalkan dengan gaya yang betul. Sebagai amnya, ibu bapa memainkan peranan yang sangat efektif dalam mendidik anak-anak muda untuk mempelajari bahasa Melayu, dan juga kerajaan juga memainkan peranan penting dalam memartabatkan dan memperkasakan bahasa Melayu ini tersendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan mengenai isu kejatuhan bahasa Melayu dalam kancah arus pemodenan. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan masyarakat yang memperkasakan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Saya mewakili semua ahli panel dan juga saudara ahli moderator ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan forum kejatuhan bahasa Melayu dalam kancah arus pemodenan. Semoga semua boleh mengambil tauladan dari apa yang dibincangkan dan dalam diskusi kita pada hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia.